Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Rasulullah SAW mengatakan, seseorang yang mengumpat dalam bulan Ramadan, maka sia-sia pahala Ramadannya. Dia merosakkan Ramadan, dia merosakkan puasanya kerana lidahnya yang mengumpat kepada orang lain. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika sesuatu yang kami bicarakan tentang orang itu memang benar-benar ada pada orang tersebut?" Rasulullah SAW mengatakan, maka itulah yang dinamakan sebagai mengumpat. Apabila kamu membicarakan tentang orang lain, dan apa yang kamu bicarakan itu memang perangainya memang seperti itu, memang dia memilikinya, memang ada padanya, tabiatnya, perbuatannya, fi'ilnya memang begitu. Kamu membicarakan sesuatu yang memang ada pada dirinya, itulah yang dinamakan sebagai al-ghibah. Ini adalah suatu penyakit
di kalangan mereka yang tidak menyucikan hati mereka, kerana mereka mudah untuk melihat dan menyaksikan kelemahan dan kekurangan orang lain. Bukan sahaja dia melihat atau terlihat, bahkan dia mencari-cari pula. Dia mengintai-ngintai, mengintip-ngintip, mencari berita tentang aib dan juga pekong orang lain. Lebih buruk, dia menceritakan pula kepada orang lain berkenaan dengan aib orang, pekong ataupun kelemahan, kekurangan orang lain. Ini Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Janganlah kamu mengumpat di antara satu sama lain. Sukakah kamu kalau kamu memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai? فَكَرِهْتُمُوهُ. Sudah tentu kamu tidak menyukainya. Padahal jika seseorang itu bermuhasabah melihat keburukan dirinya sendiri, maka kesibukan masa yang digunakan untuk melihat dan muhasabah kelemahan dan kekurangannya pun sudah pasti dia tidak akan ada masa untuk melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Ini adalah adab Ramadan. Bila kita dapat masuk dalam bulan Ramadan, Allah yang pilih kita. Berapa ramai orang yang dia tidak terpilih untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Sebelum tiba bulan Ramadan, hatta mungkin 1 minit sebelum masuk bulan Ramadan, Allah SWT boleh tarik nyawanya. Dan bila kita melihat diri kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan, maka kita memandang ini adalah suatu kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang pilih kita. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang nak berikan kebaikan yang besar kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dua mata, satu mata untuk sentiasa melihat kebaikan orang lain, dan satu mata lagi untuk sentiasa melihat keburukan diri kita sendiri. Sungguh pun orang lain mempunyai 99 kejahatan dan ada satu kebaikan. Kita pandang satu kebaikan yang ada pada diri. Dalam sebuah hadis, bila masuk malam yang pertama di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memandang seluruh hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Dan seseorang yang mendapat pandangan rahmat sekali itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya dalam api neraka ni. Dengan sekali dapat mendapat pandangan rahmat Allah. Dan juga disebutkan di dalam sebuah riwayat bahawa 10 malam yang pertama dijanjikan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana seseorang itu tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 10 hari yang kedua dijanjikan dengan maghfirah Allah, yang mana tidak ada seorang hamba pun yang dapat terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, seseorang itu dengan rahmat Allah sahaja dia dapat masuk ke dalam syurga, dan seseorang itu hanya dengan maghfirah Allah sahaja dia dapat lepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada orang yang boleh jadi dia akan menjadi ahli syurga, tetapi mungkin dia tidak terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kerana dosa-dosa dan maksiatnya yang tidak diampunkan, dia perlu direndam dan dibakar hangus rentung dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika seseorang mendapat maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diampunkan, dan satu saat pun dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua, insya-Allah. Dan kemudian 10 hari yang ketiga adalah janji kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar faqad faz." Barang siapa yang dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, faqad faz. Inilah ada orang-orang yang telah memperoleh kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini convocation kita. Maka seseorang yang mencari kebebasan, maka ini adalah 10 hari yang terakhir. Mereka yang mencari maghfirah 10 hari yang kedua. Orang yang mencari rahmat adalah 10 hari yang pertama. Dan apabila seorang tafakur, nanti jap, aku memerlukan ketiga-tiganya. Aku perlukan rahmat, aku perlukan maghfirah, aku perlukan kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kejayaan. Maka aku akan hidupkan
seluruh daripada malam-malam Ramadan, setiap daripada hari Ramadan, aku akan jaga adab-adabnya dan aku akan hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lintas titian siaran, kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyapa kita dan menyambut kedatangan kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini convocation kita. Ini kejayaan dan kebahagiaan kita yang hakiki. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق